Okey, soalan nombor 3, latihan soalan nombor 3, set 1. Okey, rajah 2 menunjukkan sebuah segitiga kaki sama ABC. Nombor 1, lukis semula segitiga tersebut dengan saiz penuh menggunakan kaedah geometri. Kedudukan baru AB telah ditentukan. Lepas tu nombor 2, bina sebuah segi empat sama yang sama luas dengan segitiga itu. Okey, soalan ni sebenarnya tak habis cikgu dapat maklumat. Sebenarnya sudut puncaknya adalah 45. Okey. Bila dapat sudut segitiga, dia minta sudut puncak. Okey, dia ada satu kaedah yang kita semua kena tahu. Okey, untuk soalan ni 45. Okey, sudutnya adalah 45. Baiklah, cikgu terang macam mana sudut 45 kita kalau sudut puncaknya 45. Okey, cikgu terang. Sebab nak bagi ingat balik. Ni sudut puncak 45. Okey, sisinya panjang sisi pula. Panjang tapak dah diberi. Okey, ini panjang tapak. Okey, katakanlah ni panjang tapak AB. Okey, untuk buat segitiga yang diberi sudut puncak, kita kena buat bulatan. Bulatan tu macam biasa, bila nak kita nak buat bulatan, kita mestilah kena cari titik tengah. Okey, bila cikgu sebut bulatan, mesti cari titik tengah. Bila cikgu kata semi bulatan, pun cari titik tengah. Okey, cara untuk kita buat bulatan kalau ada segitiga yang bersudut puncak. Okey, yang ni sudut puncaknya adalah 45. Okey, 45. Yang ni macam biasalah, bahagi 2. Okey, 45 maksudnya dari sini A atau B tak kisah. Kita kena naik 45. Sebenarnya puncak 45 bukan ditentukan dekat sini. Sebenarnya di bawah. Sudut puncak 45, sebenarnya puncak 45 sebenarnya dekat sini. Kita kena letak 45 dekat sini. Sebab kebetulan 90 tolak 45 dapatlah 45 yang atas ni. Sebenarnya kalau sudut puncak 45, yang bawah ni kita kena letak set square bawah ni 45. Sudut puncak 45, yang bawah ni 45. Okey, cikgu tunjuk yang ni pula. Bersudut 60. Yang ni sudut puncak 60. Okey, yang ni tapak. Okey, tapak. Okey, yang ni macam biasa. Bahagi tengah ni cikgu rasa tak perlu ajar lah. Macam biasa nak bagi tengah, guna jangka lukis, buat dua garisan, dua cari titik persenangan dan bahagi tengah lah. Okey, dari sini, okey, tak kisah dia sama ada A atau B, tak kisah, boleh guna B ataupun guna A. Okey, macam ni sudut 60. Jadi di bawah ni 60. Bila 60, yang ni A. Okey, 90 tolak 60, maka 30 darjah. Jadi yang atas ni 30 darjah. Okey, letak jangka lukis 30 darjah macam ni. Okey, yang ni tak kena tepat lah sebab cikgu buat freehand tadi. 30 garis. Jadi point dekat sini. Okay, cikgu padam lah bagi nak bagi betul-betul nampak. Okey, 30. Okey, kat sini. Inilah tempat dia. Dan lepas tu guna jangka lukis. Cikgu tunjuk terus lah alang-alang. Okey. Buat bulatan macam tu. Okey, cikgu tunjuk lagi satu. Dia selalunya akan ada 3 sudut je. 45, 60 dan lagi satu 30. Okey, 30. Macam biasa. Okey, mesti akan ada tapak. Tapak A, B. Okay, kali ni cikgu tunjuk guna jangka lukis terus. Okay, AB. Kita buat dulu semi bulatan. Semi bulatan pula. Cari garisan tengah dia dan buat garis. Okey, buat garis naik atas. Okey, tengok sudut puncaknya 30. Jadi 30 di bawah ni kita mesti letaklah 30. Okey, 30. Dia sepatutnya jadi macam ni lah ni. Okey, 30. Dia asal dia macam ni sebenarnya. 30. Okey, 30. Ini 30. Lepas tu guna jangka lukis. Sebab kita nak jadikan tambah kedua atas dan bawah ni 90. Tengok ni. 45 tambah 45 jadinya 90. 60 tambah 30 jadi 90. Ni dah 30. Jadi yang atas ni bakinya kena berapa? Mestilah 60.
Jadi guna sudut 60. Naik atas. Oh, tinggi pula. 60. Dari sini dah. Okey, sini. Jadi guna jangka lukis, buat bulatan. Kaedahnya macam tu. Nampak Okey, sebenarnya sebab campur tambah sudut atas dan sudut bawah mesti dapat 90. Jadi senang cakap, kalau sudut puncak 30, dari sini yang bawah ni tak payah buat pun tak apa. Cikgu cuma nak tunjuk je. Kalau sudut puncak 30, guna sudut 60. Kalau sudut puncak 60, guna sudut 30. Yang bawah ni tak payah tunjuk. Yang bawah ni tak payah buat Okey, kita buat soalan nombor 3. Okey, ingat balik. Bila sudut puncak 45, mesti guna 45. Sebab sudut atas dan bawah kalau dicampur atau ditambah, dia akan dapat 90. Okey, kita buat dulu tapak AB. Tapak AB. Lepas tu 45. Jadi gunalah jangka lukis 45. Buat garisan 45. Dan lepas tu bahagi tengah. Bahagi tengah kena guna jangka lukis. Cikgu tanda yang tu je. Tak mahu banyak-banyak. Cikgu pun nak padam lah. Takut nanti bila banyak garisan keliru. Sebab nanti akan ada penukaran daripada segi 3 ni kepada segi 4 sama. Jadi cikgu takut apa keliru, jadi cikgu kurangkan garisan. Okey, ada satu titik bertembung yang cikgu akan nak padam. Okey, yang ni guna sudut 45. Okey, sifirnya mudah Kalau sudut 45 guna 45. Sudut 30 guna 60. Sudut puncak 60 guna 30. Ni sifir dia. Yang atas ni itu je. Ingat yang tu sudah. Okey. Lepas tu boleh buat bulatan. Bulatannya ambil daripada titik O. Cikgu sekejap. Ini O. O boleh sentuh A atau B, tak kisah, tapi mesti sentuh dua-dua point. Okay, macam tak sentuh je. Sentuh adjust bagi. Okey, ni boleh lah kot. Okey. Jadi lepas tu ukur 90. Jadi ukur adalah 90, ambil 10 sampai 90 60 maksudnya 9 cm. Tapi dalam lukisan macam Cikgu Syukri kata, sebenarnya kita tak guna cm. Kita guna mm. Jadi 90. Okey, lepas tu penukaran bina segi empat sama yang sama luas, segi empat sama yang sama luas dengan segitiga. Okey, step dia ingat bila daripada segitiga ataupun apa-apa bentuk, sebenarnya last sekali bila segi empat sama, kita akan melalui beberapa peringkat. Okey, contoh peringkat ni cikgu letak pentagon. Contoh cikgu tak mahu berkeliru. Pentagon ni mana-mana contoh. Okey, kalau pentagon kita kena tukarkan kepada segitiga dahulu. Lepas segitiga, segi empat sama. Okey, segi empat tepat. Lepas segi empat tepat, baru segi empat sama. Okey, untuk kes soalan ni dia mula dengan segitiga. Baiklah, macam cikgu duk ajak, bila ada soalan macam ni, tulis ABC. Tulis setiap bucu bentuk tu pada setiap peringkat, sebab tak mahu bagi kita keliru. Sebab nanti akan ada bucu sisi yang kita akan hapuskan. Jadi cikgu tak mahu hampa guna balik.
nanti apa keliru. Contoh A, B, C. Nanti mungkin C ni kita akan hapuskan. Okay. Bila segi 4 tepat, C ni kita akan hapuskan. Jadi kita pangkas sini, sebab kita akan tahu sudut mana yang masih hidup. Okay. Bila nak buat penukaran segi 3 kepada segi 4 tepat. Okay. Boleh buat macam ni dulu lah. Boleh buat garis. Okay, saya buat garis. Okay. Ambil dulu ketinggian. Jangan terus ambil macam ni ya. Ketinggian maksudnya kena 90 darjah. Okey. 90 darjah. Okey ni ya, 90 darjah dekat sini. Yang ni bukan sisi, jangan keliru ah. Cikgu buat garis ni sebab cikgu nak dapatkan satu garis yang bersudut serenjang ataupun 90 darjah sebab kita nak bahagi dua. Tak mau buat kat sini pun boleh, tapi buat line. Okey, line ni dengan A bahagi 2 pun boleh, tak ada masalah. Nak buat sini pun boleh, tak ada masalah. Jadi bahagi 2 macam biasa. Ni cikgu nak bagi nama apa? Okey, contoh cikgu bagi I lah. Okey, I ni bukan sisi yang baru lah, bukan tapak yang baru lah. Kita cuma nak bahagi 2 sahaja. Jadi bahagi 2 boleh bahagi 2. Okey, dah bahagi 2 dah dapat. Bahagi 2 tu, okey, buat garisan. Okey, buat garisan. Kita dah dapat ketinggian segi 4 tepat. Ingat, guna tapak segitiga. Tapak, cikgu sebut tapak. Tapak maksudnya B dan A. Okey, tapak B dan A kita naikkan 90 darjah. Sentuh pada ketinggian yang baru kita dapat tadi. Ini 1, ini 2. Maka kita dah dapat segi 4 tepat yang baru. Dan bila dapat segi 4 tepat, bucu ataupun tinggi segitiga dah tak wujud. Yang sekarang ni ada AB, kita bagi C, D, E. Jadi yang ada sekarang ni A, B, D, E sahaja. Tengok tulis kat tepi ni sebab senang. Sebelum hampa salah pilih. Ingat, yang ni dah tak wujud, yang ni tak guna. Jangan salah faham. Yang ni bukan mana-mana tapak dalam bentuk. Yang ni sebab kita nak bahagi 2 sahaja. Bila segitiga nak dibahagikan 2, kena buat dulu line 90 darjah. Jangan bahagi yang ni. CB bahagi 2. Salah. Kita kena bahagi C dari puncak turun 90 darjah dulu, buat garisan baru. Lepas tu bahagi 2, baru dapat ketinggian dia. Okey, seterusnya dah dapat segi 4 tepat. Okey, dah dapat segi 4 tepat. Boleh guna sisi BD ataupun AE. Okey. Yang ni bawa ke kanan. Okey, bawa ke kanan. Kita bagi yang ni okeylah, cikgu bagi nama E. Hai ke? Okey, tak apalah. Cikgu nak bagi nama point lah kot sebab takut nanti apa keliru. Okey, bila dah dapat titik, kena buat jugalah, bagi nama juga. Okey, point 1. Okey, point 1 ni cikgu nak masukkan bahawa sebenarnya benda tu sekadar tambahan untuk kita membina sesuatu bentuk. Contoh ni 1, dia sekadar bantuan untuk kita membina segi 4 sama. Dia bukanlah digunakan untuk berbentuk segi 4 sama tu. Dia sekadar membantu saja. Okey. B dan 1 cari titik tengah. Bila cikgu sebut cari titik tengah, step dia sama aja. Guna jangka lukis. Dan lepas tu cari titik persilangan. Okey, alamak ujung-ujung pula. Okey, dah dapat. Ni ya. Okey, dah dapat titik persilangan. Okey, inilah tengah dia. Okey, B dan 1 kita cari titik tengah. Inilah titik tengah dia. Titik tengah ni cikgu bagi, yang ni dah ada O tadi, cikgu bagi ni O1. Okey, daripada O1 dan B. Okey, O1 gunalah panjang B ni. Okey, sebab dia akan dapat sama je. Okay, bila kita buat semi bulatan, dia akan sentuh B dan 1. Kalau tak dapat tu ejah-ejah lah sikit. Okey, biasalah manusia kita memang akan jadi yang macam ni sebab yalah, kita bukan yang boleh buat perfect. Okey, buat semi bulatan macam ni. Okey, dah dapat macam tu. B dan I ni guna O1 buat semi bulatan. Lepas tu ni
A ni naikkan. Naikkan, sentuh pada semi bulatan yang baru kita buat. Okey, daripada titik A kita naikkan, sentuh pada semi bulatan yang baru kita buat. Okey, yang ni boleh hitamkan sebab ni sebenarnya sisi segi 4 sama. Okey, kita dah dapat dah segi 4 sama. Bila dah dapat segi 4 sama, kita guna apa ini? Garis. So, dah dapat kan ni? Ni panjang dia. Okey, ni panjang dia. Tanda. Tu. Yang ni pun tanda. Dah dapat jawapan dia. Segi 4 sama. Jadi inilah jawapan. Ya, segi 4 sama. Jadi inilah jawapan untuk soalan nombor 3. Okey.